Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Rejim Zionis kembali melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Alasan mereka kononnya pejuang Palestin menerbangkan belon api ke atas wilayah haramnya. Tentera Zionis menyerang markas dan lokasi yang dipercayai dijadikan tapak pelancaran roket Hamas. Wartawan AFP di Palestin melaporkan letupan bom dan tembakan senjata berat kedengaran di wilayah tersebut. Situasi itu sekaligus berisiko memberi tekanan kepada pelaksanaan gencatan senjata yang dipersetujui kedua-dua belah pihak 20 Mei lalu. Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA akan mengadakan undian bagi mengangkat resolusi mengutuk tindakan rejim tentera terhadap rakyat Myanmar hari ini. Menurut laporan agensi berita AFP, draft resolusi tersebut merupakan hasil perbincangan antara Blok Barat dengan negara-negara anggota ASEAN. Bagaimanapun sekutu utama Myanmar, China tidak memberi sebarang tindak balas. PBB pada masa sama mahu agar negara-negara anggota supaya tidak membekalkan sebarang senjata kepada mana-mana negara yang sedang bergolak. Kuwait akan membenarkan pelancong asing yang telah divaksinasi sepenuhnya memasuki negara itu mulai 1 Ogos. Ketika mengumumkannya, jurucakap kerajaan Tariq Al-Mizrim berkata mereka perlu mendapat suntikan salah satu daripada 4 jenis vaksin. Ia adalah Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna dan Johnson & Johnson. Mereka juga wajib melakukan ujian PCR dengan keputusan negatif 3 hari sebelum perjalanan serta menjalani kuarantin 7 hari di negara teluk itu. Bagi warga negara Kuwait yang telah divaksinasi sepenuhnya, mereka dibenarkan melakukan perjalanan ke luar negara juga mulai 1 Ogos. Bagaimanapun ia terkecuali untuk wanita mengandung. Buat pertama kali sejak akhir Februari lalu, Britain kembali merekodkan jumlah kes COVID-19 melepasi angka 10,000 kes. Dalam tempoh 24 jam, sebanyak 11,007 kes dilaporkan di negara berkenaan. Peningkatan itu disebabkan kemunculan varian Delta. Keputusan pihak berkuasa menangguhkan penarikan balik sekatan selama 4 minggu bertujuan melaksanakan vaksinasi kepada jutaan populasi. Pengambilan vaksin diyakini sangat berkesan untuk mencegah varian tersebut. Begitu juga di Moskow, varian baharu disyaki penyebab utama lonjakan kes di ibu negara Rusia itu. Menurut Datuk Bandar Sergei Sobyanin, Moskow kini berdepan varian yang lebih agresif dan menular dengan kadar paling cepat. Jangkitan harian meningkat secara mendadak daripada 3,000 kepada 7,000 kes beberapa hari lalu. Ia dijangka melonjak kepada lebih 9,000 kes. Susulan itu, semua penduduk yang bekerja dalam perkhidmatan industri diwajibkan mengambil suntikan vaksin. Bank Dunia menolak permintaan El Salvador untuk mendapatkan bantuan dalam usaha menjadikan Bitcoin sebagai mata wang. Demikian menurut jurucakap pemberi pinjaman pembangunan yang berpusat di Washington. El Salvador menggunakan dolar Amerika Syarikat sebagai mata wang rasmi, tetapi Badan Perundangan negara itu pada 9 Jun lalu meluluskan langkah yang membolehkan mata wang kripto tidak stabil digunakan untuk semua transaksi bermula September, sekaligus menjadi negara pertama melakukannya. Menurut Bank Dunia, pihaknya komited membantu El Salvador dalam banyak cara. Ini termasuk untuk ketulusan mata wang dan proses pengawal seliaan. Sukan bola sepak Copa America, Brazil lakar kemenangan bergaya menundukkan Peru 4-0. Gol-gol tuan rumah masing-masing dijaringkan oleh Alexandro, Neymar, Rivero dan Richarlison, sekaligus menduduki tempat teratas kumpulan A dengan 6 mata hasil 2 kemenangan. Colombia pula menduduki tangga kedua mengumpul 4 mata selepas seri tanpa jaringan dengan Venezuela. Beralih ke Euro 2020, Belgium dan Belanda mengesahkan slot awal ke pusingan 16 terbaik mengiringi Itali yang layak semalam. Kedua-dua pasukan mengumpul 6 mata hasil 2 kemenangan. Dalam saingan kumpulan B, Belgium tundukkan Denmark 2-1, manakala Belanda atasi Austria 2-0 dalam aksi kumpulan C. Ukraine pula kembali menghidupkan peluang selepas mengalahkan Macedonia Utara 2-1.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Uthman dari Pusat Berita RTM. Daftar vaksinasi COVID-19 di aplikasi My Sejahtera. Ayuh, sama-sama kita bantu kerajaan capai imuniti kelompok. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.